Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan fokus pula kepada bab 8, tingkatan 4, iaitu berkaitan dengan sistem respirasi. Ini adalah salah satu contoh soalan objektif. Rajah menunjukkan sistem respirasi pada manusia. Antara berikut yang manakah akan berlaku jika struktur R koyak dalam satu kemalangan? Jadi untuk menjawab soalan ini, kamu kena kenal pasti dulu apakah itu R, iaitu diafragma. Dan juga melihat kepada rajah ini, diafragma dalam keadaan berbentuk kubah di mana ototnya dalam keadaan mengendur. Ataupun paling ringkas, anda boleh ingat akronim ini iaitu DURBAH, di mana otot diafragma mengendur dan bentuk diafragma itu adalah berbentuk kubah. Dan ini berlaku semasa menghembus nafas. Tetapi soalan ini adalah soalan aras mengaplikasi, di mana anda diberi situasi di mana struktur R ini telah koyak semasa satu kemalangan. Jadi kita perlu memahami dahulu apakah kesan akibat daripada struktur R yang koyak kepada tekanan di dalam rongga toraks dan juga tekanan di dalam rongga abdomen. Jadi apabila diafragma koyak maka semasa menghembus nafas, otot diafragma tidak dapat mengendur. Jadi diafragma tidak membentuk kubah. Dan apa kesannya? Tekanan dalam rongga toraks menjadi lebih rendah berbanding tekanan dalam rongga abdomen. Jadi sebenarnya dalam keadaan yang normal, semasa kita menghembus nafas, apabila otot diafragma itu mengendur dan diafragma itu dalam keadaan kubah, berbentuk kubah, jadi tekanan dalam rongga toraks sebenarnya menjadi lebih tinggi berbanding tekanan dalam rongga abdomen untuk membolehkan udara di dalam rongga toraks itu ditolak keluar daripada rongga toraks supaya kita dapat menyingkirkan karbon dioksida semasa kita menghembus nafas. Jadi oleh kerana diafragma telah koyak, jadi otot diafragma tidak dapat mengendur, diafragma tidak membentuk kubah, dan tekanan dalam rongga toraks lebih rendah berbanding tekanan dalam rongga abdomen. Jadi jawapan yang terbaik untuk soalan ini ialah A, iaitu tekanan dalam rongga toraks lebih rendah berbanding tekanan dalam rongga abdomen. Okey, juga harap itu jelas. Kita beralih ke contoh soalan objektif yang seterusnya. Raja menunjukkan sistem pernafasan seekor belalang. Antara bahagian berlabel A, B, C dan D, yang manakah merupakan struktur yang membenarkan kemasukan udara daripada persekitaran? Jadi kita ulang kaji dahulu. Sistem pernafasan bagi serangga iaitu sistem trakea. Dan di dalam sistem ini terdapat liang kecil pada toraks dan abdomen serangga iaitu spiracle. Spiracle inilah yang membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiub udara iaitu sistem trakea. Trakea ini akan bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus yang disebut tracheol. Tracheol inilah yang merupakan permukaan respirasi bagi belalang. Kita lihat pula di mana kedudukan spiracle. Di dalam raja ini, kedudukan spiracle berada di sini. Kita lihat lagi secara lebih dekat bagaimana keadaan spiracle. Spiracle sebenarnya dia adalah satu bukaan, ya. Dia memang satu liang lah untuk membenarkan udara masuk ataupun udara keluar daripada sistem trakea. Kita lihat satu lagi rajah yang lebih jelas, kedudukan spiracle di dalam sistem trakea.
Saya juga harap itu jelas dan ini akan membantu Anda untuk menjawab soalan ini. Bukan E, bukan B, bukan D, tetapi jawapannya C. Yes, jawapannya C. Alright, kita beralih pula kepada contoh soalan esei. Ini adalah merupakan salah satu daripada penyakit chronic obstructive pulmonary disease, iaitu COPD. Jadi kamu diminta untuk menerangkan mengapa pertukaran gas menjadi kurang efisien bagi pesakit yang menghidap penyakit emfisema. Ada 6 markah. Jadi cuba kita lihat dahulu sedikit paparan nota berkaitan dengan penyakit COPD. Untuk bronkiol yang normal, laluan udara adalah begitu luas. Tetapi bagi seorang pesakit asma, laluan udara menjadi sempit. Kenapa dia jadi sempit? Sebab dinding bronkiol pesakit asma ini bengkak dan menebal. Apa yang berlaku pula apabila seorang itu sangat kuat merokok? Jadi, haba daripada asap rokok ini sebenarnya akan meningkatkan suhu pada trakea menyebabkan dinding trakea menjadi kering. Jadi, apabila dinding trakea jadi kering, akhir sekali silia akan rosak, mengakibatkan toksin lebih cepat terkumpul pada salur pernafasan, menyebabkan keradangan. Apabila radang ini menjadi lebih teruk pada bronkus, akhirnya akan mengakibatkan bronkitis. Apa yang terjadi selepas itu? Akan lebih banyaklah mukus terhasil yang akhirnya akan menyempitkan laluan udara di dalam trakea. Jadi, struktur alveolus juga akan musnah akibat penyakit emfisema. Dan apabila seseorang ini sudah mengalami penyakit emfisema, maka luas permukaan alveolusnya menjadi kurang. Akhirnya pertukaran gas tidak lagi efisien. Kita berbalik kepada soalan tadi. Kita lihat contoh jawapan daripada calon. Yang pertama, pesakit emfisema mengalami sesak nafas. Dapat 1 markah. Hal ini disebabkan oleh tar yang terdapat pada asap rokok telah merosakkan dinding alveolus. Dapat 1 markah lagi. Maka jumlah luas permukaan alveolus berkurang. 1 markah lagi. Dan bila calon ini mention tentang bronkiol menjadi sempit, oksigen yang meresap masuk ke dalam alveolus berkurang, isi padu alveolus juga menjadi kurang, akhirnya kurang oksigen dapat diangkut ke sel-sel badan,